وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini malaikat mencatat amalan kita, dan amalan kita ini akan memberi bonus kepada kita untuk menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari satu bab di dalam Al-Quranul Karim. Satu bab ini bab yang tidaklah begitu sukar, tetapi memerlukan teknikal ataupun kefahaman tertentu, kerana walaupun bacaannya sama dengan mad asli, tetapi daripada sudut teknikalnya dia mempunyai perspektif yang berbeza. Yang pertama sekali kita akan mempelajari disebut dengan nama mad badal. Ya, disebut dengan nama mad badal. Sudah pasti kita mengetahui apakah itu mad. Yakni mad 3 huruf, yakni huruf mad yang sukun, yakni huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Tetapi kita mungkin jarang mendengar perkataan badal, ataupun mungkin kita siapa yang biasa dengan ilmu tajwid, mungkin dia mengetahui apakah itu badal. Ataupun mungkin kita tak pernah dengar dalam ilmu tajwid, tetapi kita biasa pergi umrah ataupun pergi haji, dia panggil badal haji ataupun badal umrah. Ya, badal ini maksudnya tukaran, menukarkan. Ya, baiklah. Kita pergi kepada satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan mad badal. Mad badal terjadi apabila hamzah, bila dia sebut mad sahaja, mad badal terjadi apabila hamzah. Hamzah ni maksudnya bukan hamzah wasal, tetapi hamzah qata'. Hamzah yang betul-betul hamzah, bukan namanya hamzah wasal, tetapi hamzah qata', mendahului huruf mad. Yakni hamzah itu berada di hadapan dan diikuti oleh huruf mad, dengan syarat tiada hamzah selepasnya ataupun sukun selepasnya. Ini kaedah penulisan mad badal. Dengan erti kata lain, mad badal ini berada di hadapan sekali. Kalimah hukum mad badal ini berada di awal-awal kalimah. Okey, kita lihat pada nota kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari satu bab yang disebut dengan nama mad badal. Mad badal. Okey. Mad badal kalau kita lihat daripada sudut definisinya, adalah disebut dengan nama mad tukaran ataupun mad gantian. Disebut dengan nama mad tukaran atau gantian. Mad tukaran ataupun gantian. Biasa mungkin kita tak pernah dengar, tetapi inilah dia punya makna daripada sudut bahasa. Maknanya daripada sudut istilah, daripada istilah apa dia? Yakni apabila huruf hamzah, apabila huruf hamzah, kita semua tahu huruf hamzah, yakni huruf hamzah ni bentuknya beginilah. Huruf hamzah berada di hadapan, berada di hadapan dan diikuti oleh huruf mad, dan
diikuti oleh huruf mat. Sama ada huruf alif ataupun waw ataupun ya lah. Sama ada huruf alif ataupun waw ataupun huruf ya. Dan dengan syarat. Dengan syarat apa dia? Dengan syarat tiada huruf hamzah selepasnya. Tiada huruf hamzah selepasnya. Selepasnya ataupun huruf sukun. Ataupun huruf sukun selepasnya. Dengan erti kata lain, maksudnya apa dia? Yang pertama sekali, kalau kita lihat, biasanya hamzah di hadapan diikuti oleh huruf mat, sama ada alif ataupun waw ataupun ya. Sama ada alif ataupun waw ataupun ya. Hamzah ini berada di hadapan. Hamzah ini berada di hadapan. Okey, baiklah. Dan dengan syarat tiada hamzah selepasnya. Dengan syarat tiada hamzah selepasnya, ataupun dengan erti kata lain tiada sukun selepasnya. Ataupun sukun ni maksudnya apa? Huruf yang matilah. Contohnya ataupun huruf yang mati, contohnya huruf yang mati ke, ba yang mati ke, ataupun ta yang mati ke, ataupun nun yang mati ke, tidak ada. Biasanya akan terus diikuti oleh huruf berbaris. Okey, diikuti oleh huruf berbaris. Okey, kita lihat di sini. Biasanya hamzah ini diikuti oleh sama ada alif ataupun waw ataupun huruf ya. Dan dia berada di awal kalimah. Biasanya dia berada di awal kalimah. Contohnya amanu. Amanu. Okey. Hamzah ini tak kisah berbaris apa. Biasanya hamzah ini diikuti, kalau alif dia berbaris atas, kalau waw dia berbaris hadapan. Biasanya begitulah. Biasanya begitu. Okey, kita lihat pada contoh ataupun nota kita. Okey. Kalau dia kata di sini mad badal terjadi apabila hamzah mendahului huruf mat dengan syarat tiada hamzah ataupun sukun selepasnya. Dinamakan mad badal. Kenapa mad badal? Kerana huruf mat tersebut adalah tukaran daripada hamzah. Huruf mat tersebut adalah tukaran daripada hamzah. Kenapa disebut tukaran? Kenapakah disebut tukaran daripada hamzah? Kerana asal perkataannya adalah hamzah. Kedua-duanya adalah hamzah. Dinamakan mad badal kerana huruf mat tersebut adalah tukaran, badal daripada hamzah. Biasanya kalau dalam Al-Quran asal kejadiannya, contohnya, saya padam di sini. Kenapakah disebut tukaran? Kerana perkataan asalnya adalah hamzah, alif, manun. Okey, kita buat contoh ayat. Okey. Asalnya adalah hamzah, mim, nun. Ataupun boleh juga alif, mim, nun. Macam mana kita nak eja? Maka ditukar salah satu menjadi huruf
huruf mat, ataupun ditukar salah satu menjadi hamzah. Bergantung kepada baris yang seterusnya. Kalau baris atas maknanya ditukar menjadi alif, kalau baris depan ditukar menjadi waw, kalau baris bawah ditukar menjadi huruf ya. Kalau kita lihat di sini, asal perkataan amanu yakni huruf alif. Kalau kita lihat pada contoh dalam buku ni, amana, maknanya ditukar menjadi huruf alif. Baiklah, di sini mad badal wajib dibaca 2 harakat sahaja. Dia wajib dibaca 2 harakat sahaja. Dibaca 2 harakat sahaja. Kalau kita lihat di sini, dia seakan-akan macam mad asli. Dia seakan-akan macam mad asli. Cuma syarat mad badal ini mestilah hamzah terlebih dahulu. Syarat mad badal mestilah hamzah terlebih dahulu. Mesti diikuti oleh huruf mad. Maknanya hamzah berada di awal kalimah. Dalam satu kalimah tu ataupun dalam satu word, satu perkataan, mesti hamzah berada di depan. Kalau andai kata hamzah tu berada di tengah-tengah, bagaimana? Contoh, saya buat satu contoh di sini. Saya padam. Okey. Hamzah itu berada di tengah-tengah, tapi selepas hamzah ada huruf mat. Contoh yang kita boleh sebut adalah biasanya Al-Quran. Alif, lam, qaf, ra. Hamzah, alif, nun. Al-Quran. Kalau kita lihat di sini, ada hamzah diikuti oleh huruf mat selepasnya. Cuma dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah, bukan berada di awal. Seperti mana amanu, ataupun amana. Biasa dia berada di tengah-tengah. Lalu adakah boleh dikatakan ianya mad badal? Jawapannya, dia tidak boleh dikatakan dengan mad badal. Bukan mad badal. Walaupun ustaz, dia hamzah kemudian ada huruf alif dan dia dibaca 2 harakat, sama juga dibaca 2 harakat. Tetapi dia bukan mad badal, kerana mad badal adalah mad tukaran. Di sini dia bukan tukaran, di sini memang dia hamzah betul. Dia bukan tukaran kepada huruf mad. Di sini ia tukaran, tetapi di sini memang ada hamzah. Okey. Apakah nama yang sesuai bagi di sini? Di sini boleh disebut dengan nama mad asli. Mad asli. Ataupun daripada segi teknikal, dia mad syabbih. Syabbih bil badal. Menyerupai mad badal. Syabbih ni maksudnya menyerupai. Mad syabbih bil badal, menyerupai mad badal, macam lebih kurang mad badal, macam lebih kurang. Tetapi mad badal istilah dia berada di depan ataupun di awal. Kat sini di tengah-tengah. Macam mad badal, daripada segi teknikalnya ada hamzah dan diikuti oleh huruf mad, tetapi dia berada di tengah-tengah. Maka kalau dia berada di tengah-tengah, dia bukanlah mad badal. Seperti dalam nota kita, mad badal. Sekiranya huruf mad, nampak, selepas hamzah tersebut adalah huruf asli, bukan gantian daripada hamzah. Maknanya sekiranya huruf mad selepas hamzah tersebut adalah huruf asli, maknanya memang alif ni alif yang asli, hamzah tu hamzah yang asli, maka dinamakan syabbih bil badal. Syabbih bil badal, yakni yang menyerupai mad badal.
hukumnya wajib dibaca 2 harakat kerana dia adalah mad asli. Kalau orang tanya ini mad apa? Hukumnya mad apa? Hukumnya mad asli. Kenapa? Kenapa dia syabbih bil badal? Itu istilah yang paling tepat kalau kita nak sebut. Hukumnya apa? Kalau orang tanya hukumnya mad syabbih bil badal, tidak ada hukum mad syabbih bil badal. Daripada segi teknikal, kenapa? Kerana dia syabbih bil badal, kerana dia menyerupai mad badal. Tetapi hukumnya apa? Hukumnya mad asli. Kalau dia tanya mad apa? Ini mad asli lah. Kenapa mad asli? Kerana dia syabbih bil badal, kerana dia macam mad badal. Tapi bukan. Sebab apa? Sebab dia berada di tengah-tengah. Kalau kita lihat, dia berada di tengah. Dia berada di tengah-tengah. Contohnya, nampak Al-Quran ni berada di tengah-tengah. Ma'ab di tengah-tengah. Muttaqiin di tengah-tengah. Yas'alun di tengah-tengah. Yas'una di tengah-tengah. Tapi kalau di mad badal yang original, yang betul, dia berada di awal kalimah. Dia berada di awal kalimah. Nampak tak perbezaan di sini? Maknanya kedua-duanya sama, dibaca 2 harakat. Kedua-duanya sama. Tetapi daripada sudut teknikal sahaja. Okey, kita pergi kepada nota kita supaya kita lebih faham. Okey, kita boleh faham kat sini. Baiklah. Sekarang kita pergi kemaskan nota kita. Kita sekarang nak pergi kepada apakah yang disebut dengan nama mad badal. Okey, kita pergi kepada nota kita. Ya. Biasanya mad badal, contoh-contoh mad badalnya biasanya hamzah diikuti oleh huruf alif. Ataupun hamzah diikuti oleh huruf waw, ataupun hamzah selepasnya huruf ya. Biasanya inilah huruf-huruf mad. Inilah huruf-huruf mad badal. Okey. Biasanya dibaca berapa harakat? Dibaca dengan 2 harakat. Dibaca 2 harakat. 2 harakat. Dibaca dengan bacaan 2 harakat. Kesemuanya dibaca dengan 2 harakat. Baiklah. Sekarang kita nak pergi kepada kenapakah dipanggil mad badal. Kerana dia merupakan badal ataupun gantian kepada huruf mad tadi. Gantian. Mengapakah disebut mad badal? Disebut mad badal disebut mad badal kerana ia merupakan gantian atau tukaran daripada huruf mad. Daripada huruf mad. Itu sebut namanya mad badal. Dia merupakan gantian ataupun tukaran daripada huruf mad badal. Okey. Baiklah. Untuk memudahkan kita untuk mengenal mad badal ini, biasanya mad badal berada di awal kalimah. Mad badal biasanya berada di awal kalimah. Baiklah. Yang pertama sekali, mad badal berada di awal kalimah.
ataupun ayat itu perkataan, perkataan, di awal kalimah ataupun perkataan. Ya. Okey. Di awal kalimah, contoh, kalau kita lihat kepada Al-Quran. Baiklah. Okey. Sekejap. Okey. Tadi surah, kita ambil surah Al-Baqarah. Kita ambil surah Al-Baqarah. Okey. Contoh pada ayat yang ke 8. Kalau kita lihat anak panah ni, okey, tengok dalam skrin. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Kat sini dibaca dengan bacaan 2 harakat. Jangan terlebih sampai 4. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Terlebih 4. Ataupun tak cukup 2. Amanna. Ataupun dia terbaca tak cukup 2. Dia baca cepat. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Salah. Mesti dibaca 2. 2 harakat. Hukumnya mad badal. Hukumnya mad badal. Sama juga pada ayat yang ke-9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nampak? Dia hamzah selepasnya huruf mad. Dan dia berada di awal-awal perkataan. Amanu ni satu ayat. Amanna ni satu perkataan. Maka dia dibaca dengan bacaan bacaan 2 harakat. Hukumnya adalah mad badal. Mad badal. Sama juga pada ayat yang seterusnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Nampak? Ini mad badal, ini mad badal banyak. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Banyaklah, banyak mad badal di sini. Okey. InsyaAllah kita pergi kepada nota kita. Mad badal biasanya dia berada di awal perkataan. Ini yang kita nak tekankan di sini. Contohnya macam kita sebut tadi. Contohnya macam amanu. Ataupun contohnya juga boleh disebut amanna. Dia berada di awal. Berada di awal. Tetapi kalau andai kata, kita tulis kat sini perhatian. Okey, sekiranya ada huruf hamzah dan diikuti oleh huruf mad, namun ia berada di tengah kalimah. Dengan erti kata lain,
dia bukan huruf tukaran, dia huruf asli. Huruf asli, dia bukan tukaran. Dia maksudnya asli. Ia bermaksud asli, huruf asli lah, huruf asli, huruf asal. Maka ia dinamakan mad asli sebab dia huruf asal, bukan tukaran. Bukan tukaran daripada hamzah tadi. Dia adalah huruf asli, memang huruf mad betul-betul. Maka dinamakan mad asli kerana ia adalah menyamai ataupun menyerupai mad badal ataupun syabbih bil badal. Syabbih bil badal. Contohnya macam kita sebut tadi Al-Quran, contohnya Al-Quran. Okey. Kalau kita lihat di sini, contohnya, Ustaz tulis kat sini Al-Quran. Al-Quran. Okey. Kat sini walaupun ada hamzah diikuti oleh huruf mad, tetapi ini bukanlah hamzah tukaran, ini hamzah betul. Ini hamzah yang betul. Kalau dibuang hamzah ni, makna tadi tak jadi Al-Quran. Maka dia dibaca dengan bacaan 2 harakat. Sama juga, dibaca dengan bacaan 2 harakat. Tetapi dia bukanlah mad badal, dia mad asli. Kerana dia syabbih, menyerupai sahaja. Dia bukan mad badal original, dia menyerupai saja. Contoh dalam words yang lain, kita lihat contoh yasha'una, sama juga yasha'una. Yasha'una, sama juga. Walaupun di sini kalau kita lihat ada huruf mad dan huruf hamzah. Di sini pun sama, ada huruf mad dan huruf alif, huruf hamzah. Maka dia berada di tengah-tengah. Maka dia bukanlah mad badal, dia mad asli. Dia dinamakan mad asli. Kerana dia adalah menyerupai sahaja. Dia adalah menyerupai sahaja. Kalau kita tanya apakah hukum dia, kalau dia kata hukum namanya mad asli. Kenapa disebut mad asli? Kerana dia menyerupai sahaja. Contoh macam saya nak tiru Shahrukh Khan, tapi saya bukan Shahrukh Khan. Walaupun muka saya ubah bedah macam Shahrukh Khan, tapi saya bukan Shahrukh Khan. Saya menyerupai sahaja. Shahrukh Khan original ada dekat India. Contoh begitu. Okey, menyerupai saja, tapi dia bukan mad badal. Okey, wallahu taala alam. Mudah-mudahan dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini. InsyaAllah kita nota-nota ni semua saya akan bagi. Siapa yang tak sempat tulis tak apa, saya bagi boleh print terus, ataupun boleh simpan dalam handphone ataupun note ataupun apa-apa saja aplikasi, ataupun boleh nak print pun boleh, insya-Allah. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu